Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Siti Zubaidah binti Muhammad yang memegang kad matrik A165867. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazata binti Halid, nombor matrik A165750. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Emilia binti Ami Hamzah, A165311. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dariatul Huda binti Yahya dengan nombor matrik A164205. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farhana binti Muhammad Yusof, nombor matrik A165808. Tajuk kumpulan kami ialah Pembangunan Lestari dan Kualiti Hidup Masyarakat di Bangi. Pembangunan lestari dan mampan berkait rapat dengan kualiti kehidupan masyarakat dan alam sekitar yang lain, menurut Hayati 2011. Pembangunan lestari bukan sahaja memberi kesejahteraan kepada penduduk, malah ia mampu meningkatkan lagi kualiti hidup masyarakat. Hal ini merangkumi aspek ekonomi, sosial dan juga persekitaran untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sihat dan selesa di sesuatu kawasan. Manakala bagi konsep kualiti hidup pula merujuk kepada sejauh mana keperluan manusia itu dapat dipenuhi dan ia dapat diukur secara objektif dan subjektif. Keperluan manusia ini merujuk kepada keperluan asas manusia untuk terus hidup seperti sara hidup reproduktif dan keselamatan. Jadi, kajian ini adalah berkaitan dengan pembangunan lestari dan kualiti hidup masyarakat di Bangi. Respondennya pula terdiri daripada penduduk Bangi tersebut. Objektif pertama diukur berdasarkan kepada 3 komponen iaitu kesihatan, keselamatan dan juga pendapatan. Di mana hasil kajian menunjukkan bahawa Bangi ini adalah sebuah bandar selamat yang sederhana. Menurut Muhammad Shah Hamdan 2012, faktor keselamatan menjadi petunjuk kepada kualiti hidup masyarakat. Dan karya Azhan Awang et al. 2008 juga menyatakan kualiti hidup akan berkait kepada 3 komponen iaitu kesediaan diri, ketersampaian dan juga persekitaran. Selain itu, kebanyakan masyarakat yang tinggal di Bangi ini adalah daripada golongan M40 yang mampu menampung kehidupan mereka sendiri. Menurut Christopher dan Khatijah 2016, komuniti yang lestari akan terbentuk jika mereka mampu hidup dengan persekitaran yang memenuhi keperluan asas. Pembangunan lestari di Bangi juga menunjukkan hasil yang tinggi di mana mereka mempunyai kemudahan utiliti dan juga peluang pekerjaan yang tinggi. Menurut Hayati et al., kualiti hidup masyarakat dapat diukur dengan melihat kepada akses kemudahan ekonomi, sosial, pengangkutan dan infrastrukturnya. Metodologi kajian menggunakan kaedah kuantitatif iaitu seramai 61 orang responden yang terdiri daripada penduduk Bangi. Soal selidik ini mempunyai 3 bahagian iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, tahap kualiti hidup, bahagian C, pembangunan lestari di Bangi. Kaedah analisis data pula menggunakan kajian SPSS. Kajian ini terdiri daripada 32 orang lelaki bersamaan 52.5% dan 29 orang perempuan bersamaan 47.5% yang berumur daripada 20 tahun hingga 50 tahun. 33 orang sudah berkahwin manakala 28 orang lagi masih bujang. Hasil kajian mendapati tahap kualiti hidup masyarakat di Bangi mempunyai 3 aspek iaitu aspek keselamatan, aspek pendapatan dan pengedaran dan juga aspek kesihatan. Melalui aspek keselamatan, kesesakan lalu lintas telah menjadi punca utama kemalangan di Bangi dan mendapat skor yang paling tinggi iaitu 3.61. Manakala keadaan jalan raya yang selamat untuk berjalan kaki memperolehi skor yang paling rendah 3.16. Dapatan kajian menunjukkan kemalangan di jalan raya merupakan kerisauan masyarakat di Bangi yang paling tinggi. Aspek yang kedua iaitu pendapatan dan pengedaran. Mendapati pendapatan per kapita cukup untuk menampung kehidupan di Bangi dan mendapat skor min tertinggi iaitu 3.61. Manakala jurang pendapatan dengan orang lain adalah sama, telah mendapat skor yang paling rendah iaitu 3.03. Ini dibuktikan kebanyakan penduduk Bangi mempunyai pendapatan yang baik dan
mampu untuk menampung kos hidup di Bangi. Aspek kesihatan pula, tahap kualiti hidup masyarakat Bangi mendapati penduduk bersetuju bahawa 78 tahun merupakan purata jangka hayat perempuan di Bangi. Dan mendapat skor min paling tinggi iaitu 3.39. Manakala anggaran jaga hayat lelaki di Bangi pula ialah 73 tahun dan mendapat skor min paling minimum iaitu 3.34. Dapatan kajian mendapati masyarakat Bangi secara keseluruhannya kurang pasti terhadap kualiti hidup kesihatan di Bangi. Hasil kajian daripada objektif kedua iaitu pembangunan lestari memenuhi keperluan hidup di Bangi mempunyai 3 aspek iaitu aspek kemudahan dan utiliti, aspek peluang pekerjaan dan sosial dan aspek dasar perancangan kawalan bandar. Melalui aspek kemudahan dan utiliti, mendapati kemudahan prasarana di sekolah telah memberi kualiti pendidikan yang baik di sekolah dan mendapat skor yang paling tinggi iaitu 4.0. Manakala bantuan yang diberikan secara berkala untuk golongan miskin atau kurang bernasib baik mendapat skor min paling rendah iaitu 3.36. Aspek yang seterusnya iaitu peluang pekerjaan dan sosial mendapati penduduk Bangi bersetuju wanita diberikan hak yang sama untuk bekerja dalam bidang mereka yang minati dan mendapat skor min yang tertinggi iaitu 4.3. Manakala meskipun berbilang kaum, masyarakat Bangi tidak bersikap memilih untuk berkawan mendapat skor min paling rendah iaitu 3.89. Dan aspek akhir sekali adalah dasar dan perancangan kawalan bandar. Menunjukkan perancangan pembangunan lestari akan ditambah dari semasa ke semasa dan memenuhi tuntutan pembangunan telah mendapat skor yang paling tinggi iaitu 3.93. Manakala pembuangan sisa makanan dan sampah diuruskan dengan baik mendapat skor yang paling rendah iaitu 3.43. Dalam perbincangan ini, kita akan mengupas 2 objektif kajian iaitu objektif yang pertama ialah tahap kualiti hidup masyarakat di Bangi dan juga objektif kedua merupakan tahap pembangunan lestari sedia ada di Bangi. Terdapat 3 aspek dalam objektif yang pertama iaitu tahap keselamatan di Bandar Baru Bangi, yang kedua adalah tahap pendapatan dan pengenalan dari sudut ekonomi, yang ketiga adalah aspek kesihatan. Data responden menunjukkan bahawa ketiga-tiga aspek bagi objektif yang pertama berada pada tahap yang sederhana, di mana bagi aspek keselamatan, penduduk Bandar Baru Bangi merasakan diri mereka hanyalah sederhana selamat. Hal ini adalah kerana penyataan kemalangan di Bandar Baru Bangi terjadi akibat kesesakan lalu lintas yang mempunyai purata min 3.61. Bagi aspek pendapatan dan pengedaran dari sudut ekonomi, penduduk Bandar Baru Bangi merasakan pendapatan mereka cukup untuk keperluan harian namun tidak memuaskan. Hal ini adalah kerana min purata tertinggi bagi aspek ini adalah 3.41. 3.41. Perkara ini menunjukkan bahawa aspek ini berada pada tahap sederhana. Seterusnya, bagi aspek kesihatan, penduduk Bandar Baru Bangi merasakan sektor ini mendapat perhatian yang tinggi, justru menjadikan masyarakat Bangi masyarakat yang sihat. Namun, penduduk Bandar Baru Bangi merasa bimbang tentang tahap kualiti kesihatan di Bangi. Hal ini adalah kerana kebanyakan klinik-klinik di Bangi merupakan klinik swasta dan bukannya kerajaan. Perkara ini membimbangkan penduduk di Bangi dan mereka berharap agar lebih banyak klinik kerajaan dibuka untuk memudahkan urusan penduduk mendapatkan rawatan. Walau bagaimanapun, bagi objektif yang kedua, di mana penduduk Bandar Baru Bangi merasakan tahap pembangunan lestari sedia ada di Bangi berada pada tahap tinggi dan juga sederhana tinggi. Hal ini kerana ketiga-tiga aspek bagi objektif yang kedua mempunyai min purata di antara 3.66 dan ke atas. 5 daripada 6 item di dalam aspek kemudahan utiliti mendapat min purata 3.66 dan ke atas. Perkara ini jelas menunjukkan
tahap kepuasan penduduk di Bangi terhadap pembangunan lestari sedia ada di kawasan tersebut. Aspek yang seterusnya adalah berkenaan aspek peluang pekerjaan dan sosial, di mana kesemua item dalam aspek ini mendapat min purata di antara 3.89 dan juga 4.3. Hal ini jelas menunjukkan aspek ini berada pada tahap yang tinggi. Begitu juga dengan aspek yang terakhir, iaitu aspek pembuangan sisa makanan dan sampah diurus dengan baik dan mendapat min purata yang tinggi daripada responden. Ternyata penduduk di Bandar Baru Bangi merasakan berpuas hati dengan tahap pembangunan lestari yang sedia ada di Bangi. Namun mereka agak khawatir dengan kualiti hidup masyarakat di Bangi. Kesimpulannya, kualiti hidup berkait rapat dengan kesejahteraan penduduk. Kajian ini menunjukkan tahap kualiti hidup yang sederhana dari aspek keselamatan, pendapatan dan pengedaran dan kesihatan. Pihak perancang atau pihak berkuasa tempatan perlu bertanggungjawab untuk meningkatkan kualiti hidup yang lebih baik dari pelbagai aspek. Pembangunan lestari yang sedia ada di Bangi pula menunjukkan pada tahap yang tinggi dan merangsangkan. Namun begitu, terdapat beberapa perkara yang perlu diperbaiki di masa hadapan bagi mewujudkan suasana lestari yang lebih baik untuk kesejahteraan penduduk di Bangi. Oleh itu, etika alam sekitar boleh dijadikan sebagai rujukan di mana ia membawa maksud bahawa ia sebagai suatu pengamalan moral terhadap alam sekitar, dan perkara ini sememangnya penting bagi memastikan kelestarian alam sekitar. Sekian, terima kasih.